Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas sibuk mempertahankan diri beliau, Radzi Jidin mempertahankan diri beliau, bahkan telah pun berusaha menerangkan siapa isteri beliau sebenarnya yang dikaitkan dengan kononnya Tengku, dan akhirnya Radzi Jidin kata isteri dia adalah anak kepada seorang ulama. Akhirnya ini pula pendedahan daripada SPRM yang pastinya mengejutkan semua pihak. Apabila diberitakan atau dilaporkan, ditulis dalam sahbudin.com, menulis SPRM menerima banyak bukti baharu kes rasuah terkait dengan Radzi Jidin. SPRM menerima pelbagai bukti baharu berhubung siasatan rasuah ke atas satu projek Kementerian Pendidikan berkaitan rundingan terus percetakan buku JKAF untuk prasekolah membabitkan lebih 80 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini pegawai penyiasat masih aktif menyiasat kes berkenaan. SPRM menerima banyak bukti baharu dalam masa terdekat ini yang boleh membantu siasatan, kata beliau. Ini telah mendorong banyak netizen cuba meneka apakah bukti-bukti yang telah diperoleh itu. Dan ada juga netizen mengatakan bahawa mungkinkah dua orang yang telah ditahan SPRM disahkan ditahan itu dan telah direman baru-baru ini, iaitu seorang bekas setiausaha dan seorang lagi pemilik kepada sebuah syarikat, telah pun membongkar ataupun membocorkan bukti-bukti terkini atau bukti-bukti yang sulit yang mungkin dicari-cari oleh SPRM. Ialah biasalah kan, kalau sudah terdesak, takut juga nak didakwa, lebih baik mempertahankan diri daripada nak menolong orang. Mungkin itulah yang berlaku, kata netizen lagi. Netizen mengatakan bahawa syukurlah kerana SPRM telah menahan dua orang tersebut, dan kalau tanpa penahanan itu, mereka kata mungkin banyak bukti yang akan tersorok. SPRM menerima bukti baharu dalam masa terdekat ini yang boleh membantu siasatan, kata Ketua Pengarah SPRM iaitu Azam Baki. Ditanya bila bekas Menteri Pendidikan Dr. Radzi Jidin akan dipanggil SPRM, Azam Baki berkata perkara itu akan diserahkan kepada pegawai penyiasat. Saya tidak pasti bila Radzi Jidin akan dipanggil kerana semuanya akan diserahkan kepada pegawai penyiasat, kata beliau lagi. Minggu lalu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan penahanan dua individu termasuk bekas setiausaha politik Radzi Jidin. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan, manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat berusia lewat 50-an. Ekoran itu Azam turut mengesahkan bekas Menteri Pendidikan itu dipanggil oleh SPRM bagi membantu siasatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Sumber daripada beritaharian.com. Sekian dulu. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada SPRM yang pastinya akan membuatkan Radzi Jidin berada dalam kemelut dan berada dalam masalah paling besar sekali yang pernah dia hadapi. Saudara-saudara sekalian, tentang isu berkaitan dengan dakwaan kononnya berlaku rasuah melibatkan atau terkait dengan Radzi Jidin, akhirnya SPRM dedah maklumat baru yang benar-benar menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Ini termasuk mungkin para pemimpin daripada Perikatan Nasional sendiri yang kali ini mungkin akan menjadikan Radzi Jidin liability ataupun bebanan kepada Perikatan Nasional. Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, akhirnya mendedahkan bahawa SPRM sedang menerima ataupun telah menerima pelbagai bukti baharu. Banyak bukti baru dikumpul, kata SPRM, berkaitan dengan projek cetak buku berkait dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan agensi itu berjaya mengumpul banyak bukti baru dalam siasatan isu rasuah berkaitan projek percetakan buku di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, ia susulan penahanan dua individu termasuk bekas setiausaha politik seorang bekas menteri bagi membantu siasatan projek bernilai kira-kira 80 juta ringgit membabitkan rundingan terus. Kes ini masih aktif disiasat dan banyak bukti baru yang dikumpulkan pegawai penyiasat SPRM. Bagaimanapun memandangkan ia kes baru, jadi beri kita masa sikit, kata beliau lagi. Azam Baki berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program SPRM menembak bersama media sempena ulang tahun Suruhanjaya itu ke-56 di Kajang. Pada 23 September lepas, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan penahanan bekas setiausaha politik itu dan seorang pemilik syarikat percetakan pada 22 September bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E, kurungan B, Akta SPRM 2009. Sementara itu, mengulas mengenai kegesaran orang awam berkaitan isu kekurangan bekalan beras putih tempatan. Meskipun Padi Beras Malaysia atau Bernas memberi jaminan bekalan yang mencukupi, Azam memberitahu SPRM belum menerima sebarang laporan. Saya beri jaminan kalau ada pihak yang terlibat dalam isu ini, tentu atau terutama sekali sekiranya ada unsur rasuah dalam pembekalan beras, termasuk ada pihak yang merasuah mana-mana pihak berkuasa, sudah tentu SPRM akan mengambil tindakan, kata beliau lagi. Kemarin, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu menafikan dakwaan kekurangan bekalan beras tempatan berpunca daripada tindakan pembekal, menyorokkan stok dan menjamin tindakan penguatkuasaan dilaksanakan di seluruh negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, giliran Puan Zarkasi pula disekolahkan. Puan Zarkasi tidak harus lebih-lebih menganjing rakan sendiri. Itu tajuk daripada tulisan sabudin.com. Meskipun baru balik dari mengikuti rombongan Perdana Menteri dalam lawatan ke UNGA di New York dan kemudian membuat posting atau hantaran di media sosial yang mempertahankan Anwar Ibrahim, daripada kritikan pembangkang, ia bukanlah lesen untuk ahli MT UMNO merangkap Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Dr. Puan Zarkasi untuk berlebih-lebih boleh melakukan troll atau menganjing Menteri PKR yang tidak disukainya. Dalam troll dan menganjing terbaru yang dilakukannya pagi tadi, di sebalik desas-desus Anwar akan melakukan rombakan kabinet, Puan menyarankan agar Rafizi Ramli dipindahkan daripada Menteri Ekonomi kepada Menteri Pelancongan. Katanya, Rafizi sebagai Menteri Ekonomi gagal mengemukakan formula yang luar biasa, melainkan sekadar cadangan biasa, iaitu masak dan makan di rumah. Tambah beliau, mungkin Rafizi berjaya mengemukakan formula pelancongan yang berkesan selepas dipindahkan nanti. Seterusnya tidak mustahil mampu tampil sebagai Menteri Pelancongan yang terbaik. Siapapun yang membaca hantaran Puan di media sosialnya itu dapat menilai ia adalah troll atau untuk menganjing Rafizi semata-mata. Kepada Puan yang mengatakan Rafizi gagal sebagai Menteri Ekonomi lalu menganjing, wajar ditukarkan ke Kementerian Pelancongan. Elok beliau mengelak terlebih dahulu hantaran-hantaran di laman sosial timbalan Presiden PKR itu sejak beliau berada di Kabinet. Semua usaha, idea, perancangan dan apa yang dilakukannya untuk memulihkan ekonomi dan membantu rakyat sentiasa dimuatkannya dalam laman sosialnya untuk pengetahuan semua. Jika seseorang itu mengikuti apa yang Rafizi lakukan selama ini, mereka pasti tahu beliau adalah menteri yang kuat bekerja. Idea beliau misalnya masak di rumah lebih menjimatkan daripada melayan ketagihan makan di luar adalah sesuatu yang benar, cuma masih ramai enggan menerima atau melihat kebaikannya. Tetapi itu bukanlah bermakna formula ekonomi yang dilontarkannya tidak menjadi atau tidak berkesan sama sekali. Lagipun semuanya memerlukan masa.
Di samping itu, ketika Rafizi berdebat dengan ahli Parlimen Bacok, Sahir Sulaiman, beliau turut menerima limpahan pujian atas idea dan kemampuannya. Dalam hal debat itu, sudah tentu Puan sendiri tidak mampu berdebat sebaik atau selancar Rafizi. Malah, tidak keterlaluan kalau dikatakan Puan juga tidak mungkin berani untuk berdebat dengan Sahir, ahli Parlimen muda PAS itu. Selain itu, dengan mencadangkan agar Rafizi dijadikan Menteri Pelancongan, apakah Puan bermaksud Menteri Pelancongan sedia ada iaitu Tiong King Seng yang juga ahli Parlimen Bintulu daripada GPS sebagai menteri yang gagal? Apa yang Puan mahu sebenarnya? Beliau ingin Tiong ditukar ke kementerian lain atau digugurkan terus? Paling penting untuk diingatkan kepada Puan sebelum mahu menganjing menteri-menteri bukan daripada UMNO dalam kerajaan perpaduan atau rakan sendiri, sedarlah dulu kedudukan dan kekuatan UMNO itu ketika ini. Kita ini kalau nak menganjing orang lain, cermin diri dan parti sendiri terlebih dahulu. Jika benar-benar kuat, bolehlah diterima. Tapi kalau kita pun lebih ditolak rakyat, bahkan nak menang di pelanggai 7 Oktober depan ini pun masih mencungap-cungap, baiklah belajar untuk berhati-hati. Lagi pula, tidak semua Menteri UMNO menunjukkan prestasi yang baik dalam tugas mereka sejak 10 bulan lalu. Kenapa tidak Puan bersuara mencadangkan kepada Perdana Menteri agar Menteri-Menteri UMNO yang tidak berprestasi baik itu dipindah atau digugurkan? Terlebih penting untuk Puan sedar sebelum beliau terus bertambah seronok melakukan troll atau menganjing menteri lain pula selepas ini, terutama daripada PKR atau PH. Ingatlah bahawa isu DNAA Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi masih merupakan beban yang terpaksa ditanggung oleh Anwar dan Kerajaan Perpaduan. Entah-entah sehingga ke PRU 16 akan datang. Kenapa pula Puan tak nak troll dan menganjing Zahid Hamidi dalam hal tersebut? Ditulis oleh Sabudin Hussein 29 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.